Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang dan terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melampirkan masa untuk sama dengan kami dalam program STEMA SMB pada hari Jumaat yang barakah ini. Alhamdulillah. Saya Muhammad Zaki Ajalwi, menikah moderator anda, dan pada pagi ini topik yang dibincangkan cukup menarik ya tuan-tuan ya. Skim persaraan swasta PRS melengkapi simpanan KUSP anda. Alright. Baiklah, semua kita serahkan kepada penceramah kita, itu Encik Raf Halfi bin Rafi Adnan, iaitu selaku Ketua Pembangunan Digital Private Patient Administrator Malaysia atau PPA. Saya baca sedikit biodata mengenai dengan Encik Alfi ini. Alright. Okey, Encik Alfi merupakan Ketua Jabatan Pembangunan Digital Private Pension Administrator Malaysia PPA. Beliau berberikan tinggi di Bachelor of Business in International Business Marketing and Management di LA University Australia. Beliau juga mempunyai Certificate International Pension and Retirement Professional CIPRP, iaitu Certificate Training Professional dan CTP, Registered Professional of Bristol Division of APMG International UK, dan juga merupakan perancangan kewangan syariah berdata di Syariah RFP. Beliau cukup berpengalaman, ia melebihi 21 tahun dalam teknologi bio dan industri kewangan, kebanyakannya dengan cabang latihan Suruhanjaya Eksekutif Malaysia SIDC. Sedikit latar belakang sebelum beliau untuk PPA ini, beliau adalah merupakan pengurus pemasaran, reka bentuk dan pembangunan untuk SIDC dan memainkan peranan cukup penting dalam reka bentuk dan pembangunan pelbagai pendidikan program untuk pasaran modal tertentu daripada remaja, perniagaan, pengurus dana dan juga pengarah awam bagi masyarakat yang tersenarai di Malaysia. Beliau cukup pakar dalam bidang digital dan juga online development. Beliau juga menubuhkan pendaftaran PRS secara atas talian, iaitu PRS Online Top Up, portal ahli PRS dan aplikasi My PPA. Beliau juga memimpin pasukan industri bangunan dalam menyampaikan pendidikan awam tentang PRS di seluruh negara. Wow, cukup hebat Encik Alfi pada hari ini. Assalamualaikum Encik Alfi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia wajah Encik Alfi yang berasal daripada negeri Perak. Aduh, orang Perak kita ni. Okey, jadi pada pagi ini kita akan berkongsi satu topik yang cukup menarik. Skim persaraan swasta PRS melengkapi simpanan KUSP anda. Silakan Encik Alfi. Okey. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Zaki dan semua yang terlibat. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikitlah maklumat tentang PRS. Tapi yang lebih pentingnya, kenapa kita kena beri sedikit ruang untuk berfikir tentang persaraan. So persaraan ni kita semua rakyat Malaysia tak boleh lari daripada melalui fasa persaraan. Tapi dalam masa sekarang, dalam masa semasa ni, kita masih boleh buat sesuatu untuk mengubah persaraan. Bagaimana kita hendak melalui persaraan kita dalam masa hadapan lah. So jadi saya akan mula dengan mengenali PPA, Private Pension Administrator. So kami merupakan pentadbir pusat untuk skim persaraan swasta dan fungsi kami adalah kepada pihak awam. So bermakna yang tidak mencarum lagi, kita bagi pendidikan, kita bagi pengetahuan dan kita bagi kemudahan untuk orang awam untuk join PRS lah. So jadi kepada ahli kita beri perlindungan kalau ada apa-apa masalah, jadi boleh merujuk balik kepada PPA Malaysia. So kami akan bantu. So jadi apa-apa keperluan tentang PRS ni, dia akan merujuk balik kepada PPA lah. So PPA ni kita tak jual produk, kita tak jual pelaburan, kita tak jual apa. Tapi kita menjual idea persaraan tu. So jadi bila
kita bermakna tu daripada segi pendidikan lah. Jadi pendidikan ni amat penting. Jadi bila kita sedar tu kenapa kita kena beri ruang untuk kita berfikir tentang persaraan tu. Jadi dekat situ kita akan menambah kita punya pengetahuan dan mungkin bertindak melalui pendidikan yang kita dapat lah. So jadi itu fungsi PPA. Jadi kita boleh tengok dekat situ bagaimana kita membangunkan industri ini. Jadi daripada segi kempen pasaran, pendidikan, digitalisasi dan kerjasama dengan badan-badan berkepentingan seperti ASNB, KWSP, LTAT, KUAP dan sebagainya lah. So, jadi kalau kita tengok daripada segi persaraan dekat Malaysia ni, so 68% daripada pencarum EPF ni akan menghabiskan dana persaraan dia kurang daripada 10 tahun. Itu satunya membimbangkan sebab kita dah mencarum bertahun-tahun lamanya sampai 20, 30, setengah orang sampai 35, 40 tahun, tapi nak habiskan tu sekejap saja. So jadi ini keadaan ni jadi makin meruncing dekat Malaysia. So 80% sebab EPF ataupun KWSP ni dia ada sasaran dia, bermakna dia nak sekurang-kurangnya rakyat Malaysia ni ada 240,000 masa mereka berumur 55 tahun. Tapi apa yang terjadi sekarang, 54% daripada pencarum KWSP ni ada kurang daripada 50,000. So jadi bila amount ni tak mencukupi, lepas tu kita ada pengeluaran iCitra, semua ni, jadi dia lagi kurang. So sekarang benda ni akan jadi lebih meruncing lagi. So kita kena tahu Malaysia ni, ini fakta ni fakta terbaru lah, bermakna Malaysia ni kita sudah melepasi fasa aging society ataupun community persaraan. So bermakna ramai rakyat Malaysia ni sudah sebenarnya pergi ke arah negara tua. Tapi kita belum lagi dapat status negara tua, kita baru masuk fasa ke arah negara tua. So makna definisi negara tua ni, bila populasi di sesebuah negara tu melebihi 7%, jadi 7% daripada populasinya melebihi 60 tahun, jadi kita dah dipanggil aging society. Dan kita akan dipanggil society tua ataupun community tua bila Malaysia sampai tahun 2044, Malaysia ni dah boleh digelar sebagai negara tua. So apa yang signifikasi negara aging society ni ataupun negara tua ni? So jadi kita boleh tengok kalau kita check sekarang, bermakna adakah kita telah telah melalui fasa-fasa ni. Fasa yang pertama adalah declining ataupun pengurangan tenaga kerja. So kalau kita tengok dekat mana-mana tempat yang kita tinggal, tempat kerja kita tengok ada tak masalah tenaga kerja ni. So jadi kalau ada dekat situ masalah ni ada fokus dekat kita punya rakyat Malaysia saja ataupun kita telah bergantung kepada tenaga kerja luar. So bermakna dekat sini kita boleh lihatlah ni pekerja majikan cari pekerja tapi tak jumpa-jumpa. Mana rakyat Malaysia ni. So sebenarnya rakyat Malaysia ni dia dah ke arah banyak tu dah ke arah 60 ke atas. So jadi dia ada tinggal gap. Gap tu dia menyebabkan kekurangan pekerjaan ataupun tenaga kerja tu sendiri. So jadi
kalau kita alami itu bermakna itu salah satu kriteria aging society. Yang kedua, kalau kita perasan ada penambahan daripada segi kos kesihatan. So dekat situ kita tengok kos kesihatan ni ada naik tak? Makin betul dari setahun ke setahun kos ni naik. Dia penambahan ni macam kita rasa mendadak. So tahun ni kita pergi buat demam sikit 3-4 hari, mungkin tahun lepas 1,500 kalau masuk hospital. Kalau tahun ni mungkin dia dah jadi 2,000. So kita merasakan perubahan tu jadi mendadak. So itu kriteria yang kedua. Yang kriteria ketiga, kita boleh lihat daripada segi pergantungan ataupun dependensi. Bermakna ada tak ataupun lebih banyak kenalan kita yang tinggal bersama orang-orang tua. So bermakna kita punya ayah, mak, tak kira lah ibu mertua ke bapa mertua ke. Jadi kita tengok dalam kita punya lingkungan ni ada tak lebih banyak tak sekarang. So bermakna kalau ada tu bermakna betul lah kriteria tu. Dan kriteria keempat dari segi aging society ni ialah perubahan daripada segi ekonomi. So daripada segi ekonomi pula kita tengok sekarang pusat penjagaan orang tua dengan berbanding pusat asuhan kanak-kanak. So jadi dekat situ ada demand and supply. So supply and demand kepada pusat penjagaan orang tua-tua ni dia makin banyak. Tapi apa yang kita tengok realitinya macam pusat asuhan sebenarnya yang yang makin banyak dibuka. Tapi sebenarnya supply tu supply kepada pusat asuhan, demand tu kita tengok adalah kepada pusat penjagaan orang-orang tua. So jadi dekat situ ada mismatch lagi lah. So tapi kalau kita tengok trend sekarang memang banyak pusat jagaan orang-orang tua ni makin bertambah di Malaysia. So ada yang skim okey boleh beli satu unit dalam komuniti tu, bermakna ada care center dia sendiri, ada semua facilities diberikan dekat komuniti tu sendiri. So benda-benda ni akan ada lebih banyak dari tahun ke tahun. Kalau saya rasa kita tengok 5 tahun akan datang, kita tengok pusat penjagaan orang tua ni akan bertambah. So, jadi dekat situ kita kena iktiraf Malaysia ni telah memasuki fasa aging society ataupun fasa penuaan. Walaupun kita belum sampai lagi tapi kita ke arah tu. Okey, jadi daripada sudut keuangan pula kita lihat kajian yang dilakukan. So bila time COVID kemarin tu, PKP, ramai yang fikir kalau dia sebenarnya itu adalah pengalaman yang baik, bermakna dia boleh lihat kalau dia dah bila kita dah tua nanti kita boleh bekerja tak? Masa PKP kita tak boleh bekerja sebab banyak sangat syarat, maknanya kita tak boleh keluar, kita tak boleh buat close contact, macam-macam. Tapi bila kita dah tua tu nanti benda-benda yang sama akan berlaku. Bermakna kita susut daripada segi kesihatan, kita tak boleh keluar, kita tak boleh buat kerja. Bermakna dekat fasa PKP tu kita dah boleh rasa. Bermakna ini disupport daripada soal selidik tu, maknanya 80% kita memikirkan semula tentang persaraan. Kenapa? Sebab sama je situasi dia bila kita dah tua, kita dah tak boleh kerja, mana duit kita nak dapat? Dari mana income yang kita boleh jana? So yang kedua, ada positive respon dekat situ, bermakna dekat 20% ingin menyimpan semula tapi masih tak tahu dekat mana, macam mana. So jadi hari ini kita sedikit kita kongsikan apa yang rakyat Malaysia boleh buat untuk meneguhkan perancangan persaraan mereka. So jadi perancangan ni amat penting. So 30% pun ingin meningkatkan
simpanan persaraan. Jadi dekat sini kita ambil peluang tu untuk buat exposure ataupun pendidikan yang lebih kepada rakyat Malaysia. Jadi dia boleh mempertimbangkan PRS sebagai salah satu pelaburan untuk masa tua mereka. Okey. So dekat sini sejauh manakah perancangan persaraan anda? 43% membuat beberapa penambahbaikan dan saya berhasrat untuk bersedia apabila saya berumur 60 tahun. 40% saja. Sebenarnya ada niat, tapi sama ada mereka boleh atau tidak, itu perkara kedua. So 26% ya, sudah bersedia. Tapi 23% bila kita buat survey tak pasti lagi. So 8% yang ada sekarang dia akan bersedia bila tiba masa. Jadi cepat dengan lambat kemungkinan satu persoalan yang besar lah. Makna bila kita dah 60 tu baru kita sedar kita tak ada sumber keuangan yang bercukupi, itu akan menjadi masalah lah. Dan seterusnya daripada segi kitaran hidup kerjaya kita mungkin bermula kerja daripada umur 20-25 dan kita sekarang persaraan kita dekat umur 60. Jadi expectation untuk kita buat perancangan kewangan kebiasaan dalam 80 tahun. Tapi apa yang menarik dekat sini? So kita tengok 77 tahun adalah jangka hayat rakyat Malaysia untuk wanita dan 73 tahun untuk lelaki. So bermakna kita hidup agak lama sebenarnya, tapi daripada segi perancangan kita buat 80. Tapi apa yang menarik dekat sini, kita punya purata umur ni sekarang dia dalam keadaan menaik. So makna purata dekat Malaysia ni orang hidup lagi lama, lebih lama. So sama ada lelaki atau perempuan, dia punya trend ni sama. So dekat sini sebab kita punya kemajuan daripada segi teknologi, perubatan, itu semua, dia akan memanjangkan umur kita secara tidak langsung. So jadi ini fakta ataupun data daripada Jabatan Statistik Malaysia, bermakna kita rakyat Malaysia ni hidup makin tahun makin lama. So jadi itu satu consideration yang kita kena buat. So jadi lagi satu fakta yang menarik tentang umur ni sendiri. So bermakna apa yang diperkatakan bila kita lahir dan umur kita 15 tahun, kebarangkalian kita nak hidup sampai 58 tu ada. So bermakna bila dia orang buat survey dekat 15 tahun, kita boleh hidup sampai 58 tahun. Tapi kalau kita hidup lebih ataupun mencapai umur 60 tahun, kebarangkalian kita untuk hidup sampai 77 atau 73 tahun tu amat tinggi. So dia punya checkpoint tu 60, 61 tu okey. Dan kita dah tahu dah kita akan ada lagi 15 atau 17 tahun. Paling kurang itu purata daripada statistik yang diberikan lah. So kalau kita tengok negara-negara lain pula, dia punya umur persaraan ni jangka hayat ni makin tinggi. So especially yang tengok macam dekat Jepun, dekat Singapura, dia makin tinggi sebab Malaysia ni kita dikira developing country kan, ataupun negara yang masih membangun. So jadi ke arah jangka hayat hidup yang lebih lama tu kita dah boleh expect dah. So bermakna kita ni bukan hidup makin pendek, makin lama. So jadi kalau kita tak bersedia, itu akan menjadi masalah yang agak besar.
Dan baru-baru ni saya tengok krisis persaraan ni dia makin mendapat perhatian ataupun sebab dia akan jadi masalah negara. So masalah negara bermakna rakyat Malaysia pun akan melalui ini juga. So macam so mereka telah submit satu plan untuk menambah caruman untuk sok-sok. So untuk tujuan persaraan juga. So jadi banyak institusi dah ambil inisiatif untuk untuk selesaikan masalah persaraan ni. So bermakna dia dah jadi makin lama makin kritikal, makin lama makin ramai orang nampak. So jadi untuk diri kita kena buat persediaan tu untuk at least cukup untuk kita dulu. So sebelum kita tengok orang lain, kita tengok diri kita dulu, cukup tak cukup. So kalau dari situ, kalau kita tak ada masalah, bermakna apa yang kita buat ni, apa persediaan yang kita buat untuk persaraan akan membantu negara secara tidak langsung. So kalau kita bayangkan kalau semua rakyat Malaysia ataupun separuh daripada rakyat Malaysia tidak mampu untuk menjalani persaraan, kos tu akan diberikan kepada negara, diberikan kepada kerajaan. Maknanya kerajaan kena keluar lagi banyak duit. Bermakna bila kerajaan bantu kita pun tak bermakna kita akan hidup selesa. So bermakna at least kita boleh hidup saja, tapi takkanlah kita nak hidup macam sebab nak hidup. So kita naklah juga hidup dengan selesa kan. So jadi dekat situ kita kena beri ruanglah untuk kita ambil inisiatif untuk merancang persaraan ni dengan baik. Okey, bagaimana kita nak simpan lebih? So kita cakap, oh okey, sekarang tak cukup. Tak cukup tu berapa? So jadi daripada statistik yang dikeluarkan oleh World Bank, so dia kata kalau dekat Malaysia ni 67% daripada gaji terakhir adalah recommended figure. So bermakna kalau kita dulu gaji terakhir kita 9,000, bermakna apa yang diperlukan untuk persaraan adalah 6,000. So dekat sini 9,000 ni bila kita bekerja, kita bayar cukai, kita bayar macam-macam, kita bayar. Bermakna kalau kita nak pergi kerja, baju kena elok, makan nak kena ada standard sikit. So banyak aktiviti kita. Tapi bila kita melalui fasa persaraan tu, bermakna 6,000 ni dah cukup. Bermakna kita dah tak perlu bayar cukai, kita tak perlu bayar minyak, tu semua untuk pergi bekerja. So jadi 67% ni ataupun kita rangka jadi 70% ni adalah mencukupi. So tuan-tuan, puan-puan pun boleh kira secara kasar. Kalau gaji kita 5,000 sekarang, kita nak 70% je. Jadi kalau 70% ni berapa kita kena ada? Yang itu kita akan ajar juga macam mana. So jadi sekarang kita kalau untuk mendapat 70% ni, sebenarnya kita kena simpan 33% daripada pendapatan bulanan kita. Jadi kita tengok tu satu amount yang besar juga. Di 33% tu, dia sebenarnya kalau untuk siapa yang bekerja di bawah majikan, 12% ni sebenarnya majikan dah mencarum. Tapi kalau ada majikan yang mencarum lebih, bermakna dia boleh kurangkan ratio ataupun peratusan yang diperlukan. So tapi ini kita bagi secara purata. So 12% daripada majikan, 11% daripada pekerja, dan PRS ni dia nak selesaikan masalah dia punya gap tu. Gap dia sebenarnya sekarang 10% tu. 10% ni disebabkan ada ruang dekat situ. Dekat situlah PRS ni sebenarnya ditubuhkan. So untuk menambah caruman untuk dana persaraan. So jadi
bila kita tambah, bermakna kita akan dapat 33% simpanan tu untuk menjana 70% apa yang kita perlukan di hari persaraan kita. So saya buat ilustrasi. Okey. Dekat sini kalau kita pergi ke laman sesawang PPA.my, retirement calculator, kita boleh buat pengiraan lah dekat situ. Jadi pengiraan dekat situ kita ambil contoh umur 40 tahun, nak bersara umur 60, so sampai 80. So jadi dekat situ gaji terakhir kalau boleh lihat 14,000. So kalau 70% 9,000 lah. So dekat situ kita nampak apa yang diperlukan. Kalau gaji dia 14,000 gaji terakhir dia, sebenarnya dia dana dia yang sepatutnya ada dalam KWSP adalah lebih kurang 2 juta. Tapi walaupun 2 juta dia ada dekat KWSP, masih ada gap. Masih ada ruang sebenarnya. Dia tak boleh capai ni. Dia tak boleh capai 70% ni. So, jadi dekat situ dia boleh gunakan PRS untuk untuk menambah caruman dia lah. So kalau kita tengok daripada segi penyimpanan, so kenapa kita perlu gunakan EPF ataupun kita gunakan PRS. So daripada segi pelaburan ni salah satu strategi dia sebenarnya ialah objektif pelaburan. Kalau objektif pelaburan tu tepat dengan apa tujuan kita menabung, so dia punya keputusan ataupun result dia untuk kita capai adalah amat tinggi. Sebagai contoh, KWSP ni untuk dana persaraan. Kalau kita simpan dekat tabung haji ni, dia punya tujuan sebenarnya untuk kita pergi haji. So jadi daripada situ kita boleh lihat kalau pelaburan tu ada tujuan dan tujuan dia tujuan dia precise ataupun tujuan dia memang ada satu tujuan dia. So kebarangkalian dia untuk untuk mencapai matlamat tu amat tinggi. So jadi bukan kita tak boleh simpan dekat mana-mana tempat, tapi boleh. Tapi bila kita dah jadi dedicated tu ataupun kita dah spesifik, so benda tu akan jadi lebih berjaya lah. So kalau kita tengok, tadi kita tengok umur 40 tahun, gaji semasa dia 8,000. Jadi dekat situ kita tengok tadi dia tak mencukupi 468,000 kalau gaji dia 8,000 lah. So kalau kita tengok pula umurnya lebih muda, kalau dia umur dia 30 tahun, gaji semasa dia 5,000, bagi EPF dia 60,000, jadi dia masih ada kekurangan. Okey, so dekat situ lah sebenarnya mesej yang nak disampaikan dekat sini. Makna kekurangan tu macam mana kita nak atasi. Bermakna apa yang kita dah faham sekarang, kita kena menyimpan 33%. Apa yang tak cukup sekarang, 10%. Kalau majikan tu dah mencarum, contoh majikan mencarum lebih daripada 12%, 15% ke 16% ke, so jadi kemungkinan kadar caruman tu boleh berkurang. Tapi kalau lebih pun lebih baik kan. Tapi dia punya daripada segi pengiraan kita boleh kurangkan. Okey, bagaimana kita nak menyimpan untuk persaraan? Okey, ini konsep penyimpanan yang baik lah. So jadi bila kita dapat gaji tu, apa yang kita perlu buat, kita kena simpan dulu. So simpan atau melabur untuk masa depan.
dan kedua baru kita belanja untuk keperluan kita. So kalau setengah orang bila dia punya spending habit ni tak berapa elok, dia akan cuba untuk belanja, dia akan cuba untuk beli segalanya apa yang dia kenaki, lebih tu baru dia simpan. Tapi konsep pelaburan sebenarnya atau konsep penggunaan ataupun pengurusan kewangan yang baik adalah menyimpan dulu sebelum berbelanja. So dia punya, bila kita simpan dulu sebelum belanja, dia punya kita punya pengurusan kewangan tu akan berubah secara automatik. So kita boleh bayangkan kalau masa kita bekerja ni sekarang, kita terima 5,000, contoh 5,000 sebulan kan, 5,000 tiap-tiap bulan kita gunakan 5,000. So jadi sampai satu masa bila umur kita 60, kita tiba-tiba dapat contohlah 500,000. So jadi kita punya pengalaman ni menguruskan 5,000 sebulan. Tapi tiba-tiba bila kita capai umur 55 ataupun 60, kita diberi peluang untuk menguruskan katalah 500,000. So bermakna dekat situ kalau kita tak ada pengalaman ataupun kita tak menjalani pengurusan kewangan dengan baik, jadi macam mana kita nak uruskan 500,000 tu? So dekat situ itu yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia gagal menguruskan dana persaraan mereka dengan baik. So bila dia dapat duit lamsam ni, daripada KWSP dia dah boleh ambil berapa yang dia nak. Dia dia macam dia dapat macam durian runtuh. Bila dia dapat macam durian runtuh, pengurusan kewangan dia tiba-tiba dia memang tak boleh. So jadi apa yang kita perlu buat kalau kita ada pengurusan kewangan yang baik, bermakna kita tahu kita dapat kita simpan daripada masa kita bekerja, bermakna bila kita dah capai umur persaraan, bermakna kita tahu ataupun kita boleh jaga atau kita boleh buat pengurusan yang baik, bermakna dana yang kita dapat sebanyak 500,000 tu untuk kita menjana pendapatan masa kita bersara. Bukan untuk kita terus renovate rumah, terus buat kahwin anak secara besar-besaran, tukar kereta. So macam-macam berlaku. So jadi bila sampai level dekat situ, bermakna 4 tahun, 5 tahun duit tu semua habis. Itu yang kita tak nak untuk rakyat Malaysia. Sebab kalau kita tak buat pengurusan kewangan yang betul, bermakna bila kita dapat duit sebanyak tu, bila kita bersara, kita tak akan dapat uruskan dengan baik kalau kita tak bermula daripada sekarang. So jadi strategi yang kita boleh gunakan untuk penyimpanan ataupun purata ringgit kos, kalau yang setengah tu boleh dia panggil dollar cost averaging, itu adalah satu strategi bukan sahaja yang di-showkan kepada pelabur, tapi pihak profesional, fund manager pun diorang pun gunakan strategi ni. So strategi ni amat penting sebab kalau kita contoh kita masuk sekaligus, tu contoh kita pun tak tahu dana tu macam mana. So daripada segi harga, kadang-kadang dia 50 sen, 40 sen, 70 sen, 20 sen. So bermakna kalau kita masukkan satu kali saja, kalau dia naik, naiklah. Tapi kalau dia turun, memang kita akan rugi. Tapi bila kita buat purata kos ringgit ni, kita masukkan tiap-tiap bulan. So bermakna dia akan average. Kalau dia naik, dia akan naik pelan-pelan. Kalau dia turun, dia akan turun pelan-pelan. Bermakna daripada segi strategi pelaburan, dia tak akan merugikan kita dalam masa panjang. So jadi yang ni kita kena ingat. Kalau kita nak buat pelaburan, bermakna
pelaburan tu kita buat secara konsisten, kita buat sebulan sekali ke ataupun 2 bulan sekali ke, bermakna dia punya jangka tu kita boleh kita buat perancangan. So bukan tiba-tiba. So kalau tiba-tiba ni dia akan bagi kita masalah, bermakna kita tak boleh tahan bila ada inflasi, ada recession. So kita punya value dalam pelaburan tu akan jatuh. So cara yang terbaik, cara yang disyorkan adalah purata kos ringgit, bermakna kita buat caruman tiap-tiap bulan. Okey, daripada segi risiko kepelbagaian ataupun diversification, so PRS ni dia buat cara pelaburan yang bukan berada di satu tempat ataupun kelas aset tu. Kelas aset ni bermakna PRS ni dia akan pergi kepada bond, akan pergi kepada pasaran saham, dia akan pergi pada hartanah, pasaran kewangan. So jadi dia ada campuran aset-aset classes yang kelas-kelas aset lah. So jadi dekat situ yang ni semua kita tak perlu ambil tahu, tapi cukup untuk kita tahu bermakna pelaburan yang kita buat dalam PRS ni sebenarnya dipelbagaikan untuk mengurangkan risiko kerugian, risiko ekonomi. So bermakna dia dah pecah-pecahkan. So kita tak payah pecahkan lagi. Jadi dekat situ ada sebab pelaburan ni bukan satu benda yang mudah. So jadi kita apa yang dibuat dana ni dia ada dibahagikan kepada default fund ataupun sumbangan apa dia panggil ni, dana default ataupun dana pilihan sendiri. Kalau kita tak pasti, kita boleh kita boleh ikut saja skim yang sedia ada. Kalau kita pasti, kita tahu apa yang kita nak buat, kita boleh pilih sendiri. Yang itu saya akan terangkan di slide yang akan datang, yang seterusnya lah. Kita balik dekat sini dulu. Okey, dalam PRS ni dia punya sumbangan adalah serendah RM100. Bermakna kita boleh buat ni secara online pun boleh, ataupun kita boleh jumpa ejen-ejen ke untuk menguruskan pelaburan kita lah. So dekat sini kita akan tengok apa yang ada dalam skim persaraan swasta tu sendiri. Sebelum tu kita tengok dulu video ni. Wow, Hasrul, thinking of a country home already? But your retirement is still a long way. Yes, it's important to have adequate savings for my retirement. You would agree that's what we all want? True. Retirement savings is really something we need to plan ahead. Private Retirement Schemes, PRS, is a voluntary long-term savings and investment scheme designed to help Malaysians save more for retirement. There are several key components under the regulatory framework, as stated on the website of Private Pension Administrator Malaysia, PPA. Yes, there's a proper segregation of roles and responsibilities of all key parties in the PRS industry. Securities Commission Malaysia, SC, is empowered by the Capital Markets and Services Act 2007 to develop and regulate the PRS industry. PPA is the central administrator for the PRS industry. PPA protects PRS members' interests, provide online access to PRS members' accounts, and educate the public about the importance of retirement readiness. PRS providers are financial institutions that are licensed by SC to offer and manage PRS funds. PRS consultants are individuals representing the PRS providers and distributors to market and distribute the PRS funds.
while distributors are either licensed bankers or financial planning firms that represents and distributes from more than one provider's funds. As an added layer of security, each scheme is required to have SC-approved scheme trustee to act as custodian to safeguard your PRS savings. Okay, the regulatory framework for PRS is robust. How can I enroll? You can enroll for a PRS account directly with any of the 8 PRS providers through a PRS distributor or via PPA's PRS online service. Upon enrollment, you will be given a PPA online account where you can view and monitor your PRS savings made with each PRS provider in a single consolidated view. Contribution into your PRS accounts will be maintained in 2 separate sub-accounts. Sub-account A, which holds 70% of your savings, can be withdrawn upon reaching 55 years old, whereas sub-account B, which holds the remaining 30%, can be withdrawn once a year. Starting to plan for our retirement early is a good step and right thing for us to do, isn't it, Raj? Yeah, Lynn and Raj. Start small, start now. Easy to remember again. You can consult with any of the 8 PRS providers or visit PPA's website for more information. I wonder if there's a tool that can help to calculate how much funds we will need when we retire. Oh, you can find out about it in our episode 3. Brought to you by PPA Malaysia. Okey, kalau siapa-siapa yang nak tengok lagi boleh lanjutan daripada video tu boleh pergi kepada laman sesawan kita ppa.my. So dekat situ boleh dapat lebih banyak informasi lah. So jadi kita teruskan memahami apa tu skim persaraan swasta ataupun PRS, Private Retirement Scheme. So skim ni ataupun pelaburan ni memang direka untuk jangka panjang untuk membantu menyimpan lebih banyak lagi. So seperti saya utarakan tadi, daripada segi objektif pelaburan tu, bermakna kalau pelaburan tu ada objektif, bermakna apa yang kita buat, apa yang kita laburkan akan mencapai matlamat. So kalau kita simpan dalam kita punya simpanan saja, kita tak buat objektif untuk pelaburan tu, matlamat tu kemungkinan kita pun tak akan nampak. So bermakna kalau apa-apa tujuan yang kita nak buat, kita ambil daripada kita punya simpanan, so mana apa yang kita sedar selepas tu duit tu akan habis. So jadi itu pentingnya matlamat untuk pelaburan ni. So apa-apa pelaburan kena ada matlamat. Kalau tidak, kita tak akan capai apa yang kita hendak lah. So daripada segi rangka kawal sedia PRS ni, so dia ni dikawal sedia oleh Suruhanjaya Security. So komponen-komponen yang ada dalam industri PRS ni adalah pengedar dan perunding. Nanti saya akan kongsikan siapa mereka. Dan kita ada PPA yang mentadbir sebagai pentadbir pusat untuk menguruskan ahli dan orang awam mengenai skim persaraan swasta ni lah. So jadi skim persaraan swasta ni, swasta ni definisi dia bukan untuk sesiapa yang bekerja untuk pihak swasta. Sebenarnya swasta tu disebabkan dia dana persaraan tu sendiri diuruskan oleh pihak swasta. So pihak swasta yang uruskan ni kita panggil provider ataupun pengedar. So jadi dekat daripada rangka selia Security Social Malaysia ataupun daripada Bank Dunia, dia ada 5 rangka kerja untuk pencen ni sebenarnya. Salah satunya adalah kita mula daripada kerajaan pusat. Malaysia memang ada daripada segi
Jabatan Kebajikan Masyarakat, makna ramai rakyat Malaysia tak layak sebenarnya untuk masuk kategori itu lagi. Tapi yang ini semua kehidupan ataupun kebajikan itu memang dari segi keperluan asas sahaja. So, yang kedua, yang diuruskan secara awam, yang ni Malaysia tak buat. Yang ada macam negara-negara itu macam Jepun dah start buat, bermakna dia jadi satu pencen awam lah, bermakna diuruskan kerajaan yang uruskan pencen. So yang ketiga, pelan pencen pekerjaan, bermakna siapa yang bekerja di syarikat swasta, dia akan ada KWSP ataupun yang bekerja bawah kerajaan, KUOP, so lembaga angkatan tentera. So bermakna yang askar tu dia punya dana tu dibuat dalam rangka kerja ni lah. So skim persaraan ataupun skim pencen peribadi sebenarnya yang ni dah didedikasikan kepada PRS, tapi kalau contoh-contohnya lain dia boleh jadi macam insurans ataupun jadi macam kita buat pelaburan sendiri ataupun institusi lain yang buat pelaburan tu dengan matlamat mencapai persaraan yang lebih baik. Contoh macam amanah ASN Sara. So dekat situ dia dah berdedikasi. Dekat situ adalah salah satu dana yang dibuat untuk pencen lah. So yang keempat, secara sukarela juga. Jadi yang ni kalau ada macam pemberian sagu hati daripada anak-anak ataupun masyarakat, so bermakna itu salah satu rangkaian dana persaraan sebenarnya. So jadi dekat situ kita tak boleh harapkan sangatlah. Jadi yang kita boleh kawal adalah skim pencen peribadi ni, macam mana kita buat perancangan untuk kita punya persaraan sendiri. So on top of apa yang diberikan kepada kita lah, contoh macam ETF boleh kita boleh gabungkan dengan PRS ataupun siapa yang ada KUOP tu dia tahu KUOP tu bagi berapa, dan tambahannya pula dia boleh buat melalui PRS lah. Okey, yang saya sharekan tadi bermakna PRS ni kita boleh mencarum melalui PRS online, dan kita dah siapkan dia punya infrastruktur untuk kemasukan tu amat mudah lah sebenarnya. So kalau kita nak mencarum pun serendah RM100 je. So yang saya bincangkan tadi daripada segi dana pilihan yang ditetapkan ataupun dana pilihan sendiri. So daripada segi structure account PRS ni, dia ada sub account A, sub account B. Dia sama seperti EPF jugalah. So bermakna 30% ni kita boleh keluarkan untuk tujuan-tujuan tertentu, dan 70% ni bila kita capai umur persaraan. So penyedia PRS dia sekarang ada 8. So bermakna ini yang nama PRS ataupun private retirement scheme ni, nama swasta tu ataupun nama private ni disebabkan oleh penyedia PRS ni yang menguruskan dana-dana PRS tu. So dia bukan untuk orang swasta sahaja sebenarnya. Okey. Sekarang dalam dana PRS daripada 8 penyedia tu dia ada 62 dana. Ada konvensional, ada syariah juga. Jadi dana pilihan peribadi ataupun dana yang ditetapkan. Dana yang ditetapkan ni dia mengikut umur. So jadi dana pertumbuhan ni dia recommend kepada mereka yang umur 45 tahun ke bawah. Dan dana sederhana 45 hingga 54 tahun.
Dana konservatif 55 tahun ke atas. Ini daripada segi risiko. So bermakna kalau risiko tu tinggi, apa-apa terjadi kepada dana tu, dia masih ada masa untuk untuk recover ataupun untuk cover balik apa yang rugi dalam tempoh masa pelaburan tersebut lah. Tapi bila kita dah capai 55 ke atas, kita pun tak nak merisikokan, bermakna kita pergi kepada pelaburan-pelaburan yang kurang risiko lah. So, jadi prestasi dana PRS ni, dia kalau kita tengok ni dalam masa 5 tahun terkumpul untuk 5 tahun kebelakangan ni. So, jadi dia punya ni bergantung kepada ekonomi lah. Tapi apa yang menarik dekat sini, sebab pulangan ni kita kena tengok daripada dua sudut. Satu sudut pulangan pelaburan itu sendiri, lagi satu sudut daripada segi cukai. So ahli PRS ni dia menerima cukai, pengecualian cukai sebanyak 3,000 setahun. Tapi contoh kalau pelaburan tu beli 5%, so lepas tu kita punya tangga cukai pendapatan 14%. Maksimum 3,000 lah. Bermakna dekat situ sebenarnya pulangan kita agak baik sebenarnya. Tapi yang ni kita kena pandang daripada dua sudut yang berbeza lah. So kita boleh ambil peluang ni. So sebab peluang ni diberikan sehingga 2025 sahaja. So, okey. Ini adalah kenapa kita boleh memilih PRS yang kita kongsikan tadi. Dia memang direka untuk persaraan. Caruman dia agak rendah. So, sebanyak 100, minimum RM100 sahaja. So, dia ada banyak pilihan sebenarnya. Daripada 62 dana tu ada 8 provider ataupun penyedia PRS. Kita akan dapat pengecualian cukai. So dalam industri ini kita ada PPA sebagai pentadbir pusat. Apa-apa masalah dengan penyedia PRS ni boleh rujuk kepada kita. So kita akan bertindak on behalf of the member lah, ataupun apa-apa masalah ahli ni, PPA ni boleh settle, boleh uruskan. So dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Security. So seperti saya share juga tadi, bermakna PRS online ni kalau nak mudah, tak nak jumpa siapa-siapa, boleh melalui PRS online, ataupun kalau nak tahu lebih lanjut boleh bincang dengan provider ataupun ejen PRS tu sendirilah. So daripada 8 tu kita boleh pilih ya mana-mana yang kita suka. Okey, cara pendaftaran sebenarnya amat mudah. Boleh layari PRS online, lengkapkan profil, dia minta dia minta nama, email dan phone number. Lepas tu dah sahkan. Lepas step keempat, kita boleh pilih penyedia yang kita nak dan dana yang kita nak. Kalau tidak, kita buat pilihan default lah. Bermakna kita masuk pelaburan berdasarkan umur. So selepas tu buat pembayaran, kita punya gateway, bermakna yang itu mudah lah. So selepas tu kita boleh start mencarum pada setiap bulan lah. So untuk maklumat lanjut boleh rujuk kepada kita punya laman sesawang juga. So jadi apa yang kita nak rumuskan dekat sini sebenarnya, kita kena ingat yang mesej-mesej penting sebenarnya kita nak bagi tahu kita perlu ada 70% daripada gaji terakhir kita untuk kita
kekalkan apa yang kita buat sebelum dan selepas persaraan. Bermakna amount tu sebenarnya cukup. Kita tak akan ada masalah kalau kita kekalkan amount tu. Tapi cara kita nak kekalkan amount tu bermakna kita kena buat perancangan, kita contribute 33% ataupun 1/3 daripada apa yang kita dapat semasa kita bekerja. Okey. So dekat sini bermakna kita amat mudah sebenarnya untuk kita bersedia untuk persaraan kita kalau kita tahu cara-cara dia. Bermakna pelaburan pun kita dah kenal pasti macam mana kita nak capai matlamat kita apabila kita bersara nanti. Jadi dekat situ kita boleh buat tindakan lah. Jadi bila kita buat tindakan tu, kita dah tahu kita buat secara automatik je lah. So bila kita sampai umur 60 pun kita dah tak perlu risau, kita dah tak perlu risaukan macam mana cukup duit ke, tak cukup duit ke. So tapi kita kena buat dia punya perancangan dan tindakan tu sekarang lah. Kita masih ada masa. Kalau nak tengok cukup tak cukup tu boleh tengok balik kita punya kalkulator berapa yang tak cukup. So kita boleh analisakan dia sekarang. So dekat situ kita boleh buat perancangan kita semula lah. So dengan tu saya rasa untuk setakat ini sajalah. Kalau ada persoalan boleh tanya dalam chat ataupun rujuk kepada PPA Private Pension Administrator sendirilah. Okey, kembali kepada Encik Zaki. Okey, Cik Alfi, terima kasih di atas pengurusan kita pada pagi ini, cukup menarik ya. Tajuk berkaitan dengan skim persaraan swasta PRS melengkapi simpanan KWSP anda. Banyak juga Cik Alfi nampaknya pertanyaan daripada chat dan juga daripada FB, tapi pada tuan-tuan puan yang masih lagi bersama dengan kami, teruskan bertanya. Nanti Cik Alfi akan go through pelan-pelan kepada chat kita, dan daripada FB akan dihantar oleh kawan rakan-rakan kami daripada FB yang kita kongsikan. Okey, kita lihat sebentar dengan Cik Alfi. Okey, saya akan pergikan kepada Q&A ya. Cik Alfi boleh? Kita pergi kepada Cik Alfi? Boleh. Okey, tampaknya yang Syamira tu kita dah jawab tadi. Saya akan pergi kepada daripada Facebook dahulu Kita daripada Facebook dahulu. Yang datangnya daripada Wan Rushdi. Wan Rushdi. Oh, nama pun glamour. RUSSDAY, Rushdi. Okey, dalam sini kata, adakah PRS ini masih dapat pengecualian cukai LSDM? Silakan Cik Alfi. Okey, soalan tu timbul sebab sebelum ni pengecualian cukai tu sampai 2021 sahaja. So selepas dibentangkan balik, Parlimen telah luluskan pengecualian cukai ini ditangguh sehingga 2025. So jadi kita boleh ambil peluang tu lagi, bermakna masih dapat sehingga 2025. Cik Alfi. Alright, seterusnya daripada Siti Syamira Muhammad Ramli dalam chat kita, dia bertanya, walaupun dalam Inggeris saya cuba translatekan, bahawa sekiranya dia tamat kontrak sebelum ianya bersara, apa yang berlaku? Yang pertama, jumlah carumannya, apa yang berlaku dalam jumlah carumannya, dan yang keduanya, adakah ia kena denda? Alright, itu dia apa ni daripada Cik Syamira. Silakan. Okey, satu yang kita kena faham, tiada struktur PRS ni, dia bukan macam kita beli insurans, takaful, ataupun kita kena wajib buat caruman tu tanpa tanpa meninggalkan caruman pada tiap-tiap bulan. So jadi PRS ni bila kita ada duit, kita boleh mencarum. So jadi bila katalah bulan ni kita carum 100, bulan keempat, kelima kita tak mencarum, tak ada masalah. So jadi dia boleh teruskan mencarum bulan ke-7 atau bulan ke-8 tu dia boleh sambung balik. Jadi tak jadi masalah kalau dia berhenti mencarum sebentar. So jadi duit yang ada dekat dalam PRS ni dia
akan disimpan sampai umur kita 55 dan kita boleh keluar 100% bila kita mencapai umur tersebut. So jadi daripada segi penalti ke apa memang tak ada. So penalti tu ada sekiranya kalau kita buat pengeluaran daripada sub account B. So maknanya sub account B ni ada 30%. Kita keluarkan amount yang ada dalam tu, kita kena bayar cukai 8%. Disebabkan pengecualian cukai ni sebenarnya diberikan sudah. Tapi kalau dia ambil sebelum umur persaraan, dia kena bayar balik kerajaan 8%. Okey, itu dia Siti Samirah. Sebelum umur persaraan, kalau keluar tu kena denda jugalah balik ya. Kena serahkan kepada kerajaan. Okey, baiklah Cik Elfi, kita teruskan kepada soalan daripada chat kita, itu daripada Ziana. Ziana bertanya, boleh saya dapatkan penerangan sedikit cara persaraan yang selesa bagi pekerja sektor awam? Silakan Cik Elfi. Untuk sektor awam, okey. Salah satu yang boleh buat, makna boleh kontak kita punya penyedia PRS ataupun PRS provider ni. Jadi dekat situ sebab kebanyakan ejen ataupun konsultan ni, dia dah ada lesen untuk memberi khidmat nasihat. So jadi khidmat nasihat pengurusan kewangan ni, kita boleh bagi yang generik ataupun yang umum, tapi kalau nak lebih baik lagi, dia kena ada data peribadi. Bermakna orang yang gaji 2,000 dengan orang gaji 10,000 ni nasihat dia berbeza. Jadi yang 2,000 ni kemungkinan apa yang dia perlu buat, penambahan pendapatan. Jadi bila dia dah tambah pendapatan tu, dia nak labur dekat mana, tu semua ke arah yang 2,000 tu. Tapi kalau yang 10,000 ni mungkin dia dah ada duit lebih, kita salurkan kepada pelaburan-pelaburan tertentu, ataupun dia dah boleh beli hak tanah. So jadi dia punya nasihat dan pandangan tu agak berbeza kepada semua orang, bergantung kepada apa yang dia ada dalam keadaan semasa ni lah. Setengah orang banyak rumah, sampai 10 rumah, 5 rumah, tapi tak ada cash. Itu jadi yang lebih baik sebenarnya kontak penyedia PRS ni, dia orang akan bantulah. Dia orang akan bantu daripada penerangan ataupun daripada kondisi pelabur tu sendiri. Walaupun dia belum ahli pun, dia orang akan cuba bantu juga. Okey, itu dia Ziana, jawapan daripada Cik Alfi. Kita rehat kepada Cik Alfi. Saya terakhir daripada Cik Alfi berkaitan dengan program kita pagi ini yang disampaikan oleh Cik Alfi, itu berkaitan dengan skim syaraan swasta PRS. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk penonton ataupun pendengar bersama kita pada pagi ini. Silakan Cik Alfi. Okey. Mesej dia tetap sama. Bermakna kalau kita nak kekalkan gaya hidup yang sama sebelum dan selepas persaraan tu, kita kena simpan juga 33%. Dan kalau kita simpan amount tu, bermakna persaraan kita takkan ada masalah daripada sudut kewangan. So daripada situ saya rasa nak simpan ataupun nak dapatkan satu amount yang besar secara mendadak tu amat sukarlah. Tapi kalau kita buat sikit-sikit, 100 ke 150 ke, itu akan membantu kita dalam jangka yang panjang lah. So saya sarankan yang belum buat ataupun yang sedang fikir lagi, kita buat je dulu. Sebab ni benda baik ni kita tak nampak lagi dia punya dia punya impact lagi. Kalau kita tak buat, kita buat je dulu. So serendah 100 pun tak apa. Jadi kita dah mula. Bila kita mula tu, kita akan nampak sedikit demi sedikit kepentingannya. So saya harap siapa yang dengar dekat sini semua boleh bermula, boleh mulakan caruman. So cara caruman pun dah diterangkan. So saya harap kita semua boleh bersara dengan baik dan insyaAllah tak ada masalah lah daripada sudut kewangan tu.
Itu saja daripada saya. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Alfi dan juga tim seperti Pak sekali lagi yang dapat bersama kami dalam program Sembang-Sembang SMB ini, dan kita harapkan mungkin satu hari nanti kita akan bersama kembali bersama dengan Cik Alfi. Boleh Cik Alfi ya? Bersama Ya, kembali. boleh. InsyaAllah. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang bersama kami, terima kasih di atas kesilapan anda bersama kami dalam Sembang-Sembang SMB, dan saya kata bagi pihak SMB, mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program dijalankan, dan yang penting tetap kita menjaga SOP kita. Still kita menjaga kesihatan kita, semoga anda ceria di luar sana di hujung minggu. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam.